A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita pada pagi ini dapat bersama-sama dalam majlis ilmu, insya-Allah. Kepada para sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dengan pembacaan kita pada pagi ini, dengan tadabbur kita sedikit pada pagi ini, kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya insya-Allah akan menjadi pemandu kepada hidup kita di atas dunia ini. Insya-Allah pada hari ini kita perolehi sedikit daripada permata-permata dan juga mutiara-mutiara yang ada di dalam muka surat ini pada hari ini. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama dalam muka surat 501 ataupun 501. Surah kita hari ini adalah surah Al-Jasiyah. Ayat kita pada hari ini adalah ayat 23 sehingga ayat 32, insya-Allah. Insya-Allah kita akan mulakan secara ringkasnya. Cuma sebelum kita mula dan masuk tentang muka surat ini, Allah Subhanahu wa taala sebagai kesimpulannya menceritakan di dalam muka surat ini kepada kita. Yang pertama sekali ialah hujah-hujah ataupun apakah perkataan-perkataan ataupun perkara-perkara yang sering digunakan oleh orang kafir bila menghadapi pendakwah-pendakwah ataupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang kehebatan kuasa Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, supaya manusia itu sedar, supaya manusia itu tahu bahawa sebenarnya manusia ini lemah. Yang ketiganya, Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kepada kita dalam muka surat ini tentang keadaan hari kiamat. Apa yang berlaku pada hari kiamat, bagaimanakah yang berlaku kepada orang mukmin, kepada orang kafir dan sebagainya. Jadi insya-Allah 3 perkara yang akan kita lihat di muka surat ini pada hari ini. Seterusnya insya-Allah kita akan mulakan bacaan kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Sadaqallahul azim. Ayat yang kita baca pada pagi ini, masya-Allah, adalah berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala memulakan pada muka surat ini dengan afara'aita. Afara'aita ini ialah soalan. Iaitu soalan, dan yang keduanya ulama menyebutkan sini ini adalah tasliyah, iaitu hiburan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi istifham sini yang pertamanya adalah persoalan. Persoalan itu bukan soalan nak tahu, bukan afa atau a itu adalah persoalan. Tapi ulama sebutkan kat sini, di sini ialah maksud soalan di sini nama dia istifham li ta'ajjub. Istifham li ta'ajjub ni artinya ialah persoalan untuk menunjukkan kepada kepelikan, suatu pelik, satu keganjilan yang berlaku kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita semua untuk berfikir afara'aita, tidakkah kamu lihat, kalau ikut terjemahannya, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu, iaitu orang-orang yang mengambil hawanya sebagai tuhannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kat sini iaitu ada di kalangan manusia ni, iaitu yang tidak beriman. Yang tidak beriman, yang tak mahu beriman, mereka ni sebenarnya mempertuhankan kepada satu perkara. Mereka sebenarnya mengikut satu perkara, iaitu apa? Iaitu hawahu. Hawa di sini sebagaimana yang ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir, mengatakan iaitu apa sahaja yang datang daripada manusia yang bertentangan dengan syariat. Jadi sebab itulah kita baca sebelum daripada ni, kita ceritakan dalam ayat sebelum daripada ni, iaitu di atas dunia ini ada dua sahaja, iaitu sama ada syariah ataupun sama ada al-hawa. Jadi ada dua perkara. Jadi kalau satu manusia itu tidak mahu mengikut as-syariah, sebenarnya mereka ini sedang mengikut al-hawa. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada jalan tengah di antara kedua-duanya. Dia ada dua saja, iaitu sama ada syariah ataupun al-hawa. Kalau ada manusia mengatakan, saya tidak mengikut al-hawa, cuma saya ni tidak mengikut syariah saja, tidak, automatically. Siapa yang tidak mengikut as-syariah, automatically sebenarnya dia sedang mengikut al-hawanya. Jadi al-hawa ni
perkara yang kedua yang perlu ditekankan dalam di sini adalah apa? Iaitu apa maksud al-hawa ni? Al-hawa ni bukan hawa nafsu sebagaimana tafsiran Melayu tapi al-hawa ni artinya apa sahaja yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada apa yang datang, selain daripada Allah, maka itu nama dia al-hawa. Okey, jadi kita kena faham situ, iaitu apa? Manusia ni tidak ada sebenarnya yang menyembah apa-apa, tapi sebenarnya mengikut al-hawanya. Bila tidak mengikut syariat, automatically mereka ni sebenarnya sedang mengikut al-hawa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bertanya meminta kita ni supaya berfikirkan bagaimana teruknya manusia ni tidak mahu menerima Allah tapi mengikut al-hawa. Kemudian wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah Taala sesatkan mereka ala ilmin, di atas ilmi. Apa maksud di atas ilmu tu? Di atas pengetahuan. Ada dua pendapat ulama di sini. Yang pertamanya ala ilmin tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahawa mereka ni memang patut disesatkan. Maknanya Allah Taala tahu mereka ni disesatkan. Bukan tak tahu. Yang keduanya ilmin di sini ialah ilmin kepada iaitu ilmin tu ialah mereka tu, iaitu mereka yang sesat itu. Mereka sesat sebenarnya mereka bukan tak tahu. Kalaulah manusia tu sesat dalam keadaan mereka tu tahu, tu cerita lain. Dalam keadaan mereka tak tahu. Tapi ini sebenarnya mereka dah tahu. Sebab itulah ini adalah tanggungjawab kepada pendakwah-pendakwah, kepada penyampai Islam. Mereka ni hendaklah menyampaikan kepada manusia. Supaya apa? Kalau mereka tu nak sesat juga, maka itu adalah terpulang kepada mereka lah. Sebab mereka dah tahu kan. Jadi kalaulah masalahnya, kalau mereka ni sesat dalam keadaan mereka tak tahu, itu masalah ni kan. Masalah apa? Kesalahan di situ ialah kesalahan kepada orang yang menyampaikan. Kesalahan di situ kesalahan orang Islam tu tidak menyampaikan kepada mereka sehingga menyebabkan manusia itu tidak tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini wa adallahu Allahu ala ilmin. Jadi ilmin di situ ada dua ada dua pendapat ulama sebagaimana yang disebutkan oleh tafsir Al-Wasit oleh Syekh Tantawi, disebutkan bahawa ada dua situ. Sama ada ilmu itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebutkan oleh Jalalain hanya satu saja iaitu ilmu Allah, tetapi Syekh Tantawi menyebutkan satu lagi pendapat ulama iaitu apa? Ilmu di situ ialah ilmu manusia itu sendiri. Manusia itu dah tahu kan. Kemudian wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Allah Taala chop situ. Allah Ta'ala kata dia chop Jadi orang ni dah lah apabila dia ni mengikut hawa dia, apabila manusia ni mengikut hawa, maka Allah Ta'ala akan tutup tutup apa? Yang pertamanya ni ialah tutup sam'ihi, pendengaran dia. Artinya kalau kita cerita apa-apa pun dia tak nak dengar dah. Kemudian Allah Ta'ala tutup pula qalbihi hatinya. Maknanya dia tak boleh nak berfikir dah. Dia tak boleh dah nak merasai dah apabila kita cerita walaupun benda tu adalah benar. Yang ketiganya ialah ala basarihi, iaitu di atas basarnya. Basar tu maknanya penglihatan. Maknanya dia tak nampak dah. Walaupun kita cerita apa-apa, dia tak nampak dah. Itu jadi tiga-tiga tu bila manusia ni dah tutup kan. Tak adalah kan. Pendengaran dah ditutup, penglihatan dia dah ditutup, dan juga hati dia tak boleh berfikir lagi. Maka pada ketika itu manusia itu akan sesat lah. Of course sesat. Jadi itulah akibatnya apabila manusia itu mengikut hawa nafsu. Akibatnya ialah akan tertutuplah segala-gala ketiga-tiga yang tadi tu. Jadi Allah Taala faman yahdihi min ba'dillah. Kalau Allah Taala tak beri hidayah kepada manusia ni, siapa lagi nak beri hidayah? Jadi Allah Taala kata afala tazakkarun, mereka tak ambil peringatan ke? Selepas daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut pula tentang ni. Satu cerita, satu tafsiran tentang 23 ni Syekh Tantawi dia menyebutkan satu kata-kata daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seorang sepupu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iaitu dia sebutkan apa? Dia kata orang-orang ni manusia pada zaman jahiliah ni, mereka ini apabila mereka ini menjumpai satu batu warna putih yang cantiklah mereka rasa, maka mereka akan ambil batu tu dan jadikan sebagai sembahan dia. Bertengok kan betapa dahsyatnya manusia tu mengambil batu sebagai sembahan. Kemudian pada hari yang lain pula mereka simpan batu tu, kemudian tiba-tiba mereka jumpa batu yang lebih cantik daripada batu tu. Jadi pada ketika itu mereka akan ubah campak batu yang lama tu dan kemudian ambil batu yang baru tu untuk dijadikan sebagai sembahan. Jadi nak ceritanya betapa teruknya manusia tu yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jadi seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini, mereka berkata, jadi orang-orang yang tidak mahu beriman ni, mereka kata apa? Mereka kata hidup kami ni, dia kata
hidup kami di atas dunia ini tidak adalah lain melainkan kitaran sahaja. Kitaran tu apa? Iaitu pusing-pusing. Iaitu apa? Giliran sahaja. Hidup mati, hidup mati, hidup mati. Iaitu apa? Anak lahir, lepas tu hidup, lepas tu mati. Kemudian anak tu pula melahirkan anak. Begitulah seterusnya. Maka bagi orang-orang kafir ni tidak ada apa. Itulah saja kehidupan kan. Jadi ramai di kalangan manusia pada hari ini pun merasai macam tu kan. Merasai bahawa kita ni tak ada apa kan. Kita ni hidup kita kan. Jadi kita kena kejar habis-habis. Sebab apa? Hidup kita sekali saja. Hidup kita sekali saja di atas mati. Sebelum kita mati, kita kena cari sebanyak-banyak mungkin untuk kesenangan kita, untuk keseronokan kita. Sebab apa? Kalau dah mati nanti nak dapat apa lagi? Tak dapat. Jadi tengok kan. Itu adalah pemikiran manusia yang sangat bahaya kan, yang boleh membawa kepada kekufuran apabila tidak mempercayai bahawa adanya pembalasan di atas apa yang mereka lakukan di atas dunia ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan itulah pemikiran manusia sejak daripada dulu lagi. Bukan sekarang bukan zaman moden ni kan. Zaman moden hanyalah zaman saja kan. Tetapi manusia ini sejak dulu lagi mereka katakan apa? Tidak ada. Mereka kata apa kan? Iaitu mereka wa ma yuhlikuna illa dahru. Yang mati kami ni ialah masa saja kan. Oleh kerana ada masa, maka sebab itulah kami ni mati. Nampak tak Jadi perkara ni dipanggil time sekarang Oleh kerana time. Kalau tidak ada time, kita ni tak akan tua. Kata mereka kan. Kalau kita tak ada masa, kita tak akan mati. Jadi yang menyebabkan kami mati ni sebab adanya hari. Jadi mereka katakan ad-dahru. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala meriwayatkan dalam hadis kursi, Allah Subhanahu Ta'ala berkata, mengikut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dalam hadis kursi itu, dia katakan, hamba-hambaku ini telah menyakitkanku. Mereka yasubbu ad-dahra. Mereka ni telah mencela ad-dahr. Ad-dahr itu masalah, iaitu mururuz zaman masa. Mereka mencela masa kan. Kerana iaitu mencela, bagaimana mereka mencela masa? Iaitu mereka kata celaka kan. Jadi makna celaka mencela kepada apa yang berlaku. Celaka ni kan, itu sebenarnya mencela masa. Jadi Allah Subhanahu Taala kata wa anad dahru. Wa anad dahru ni kalau ikut terjemah ni, akulah masa. Bukan maksudnya akulah masa, tapi maksudnya ialah, ulama kata ialah akulah pencipta masa tu. Jadi mereka ni mencela apa yang aku ciptakan. Jadi dalam hadis tersebut ni kan, maknanya nak mengatakan bahawa apa, ad-dahru ni sebenarnya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya dia yang menentukan hidup mati manusia. Hidup mati manusia ni ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala kata wa ma lahum bidzalika min ilmin. Mereka semua tu tak tahu benda tu kan. Inhum illa yazunnun. Semua tu main sangka-sangka je kan. Teori-teori lah kita katakan. Teori ni adalah sangkaan. Dia tidak pasti kan. Dia mungkin betul, sebab itulah teori sejak daripada dulu lagi manusia ni kan berteori sampailah kepada hari ini. Kadang-kadang teori itu dibatalkan oleh teori yang lain. Tiba-tiba datanglah orang lain buat research mengatakan bahawa sebenarnya itu adalah teori saja, itu adalah tak betul, yang betul adalah begini. Kita tengok kan macam-macam yang berlaku sekarang kan, makanan ke, tentang bintang-bintang ke, semua manusia itu tak capai benda tu hakikat satu benda. Jadi sebab itulah Allah Taala kata inhum illa yazunnun. Manusia itu semua tu sangkaan-sangkaan belaka. Wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu tu bi abaina in kuntum shadiqin. Satu perkara yang biasa kan, iaitu apa, manusia ni kan, hujah mereka ni kan, setiap kali Allah SWT katakan iza tutla alaihim ayatuna, bila dibacakan Quran kepada mereka, maknanya dibacakan Quran tu bukan baca Quran sebagai ruqyah, sebagai alat untuk penyembuhan, bukan. Tapi maksudnya yang dibacakan ayat, iaitu diceritakan ayat-ayat Al-Quran yang mana mereka tu faham sebab ia dalam bahasa Arab. Jadi orang Arab mereka tu faham kan apa sebenarnya yang diceritakan, dikatakan oleh ayat tersebut. Jadi mereka ni apabila Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah Taala menyampaikan ayat lalu dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, lalu mereka ni akan kata apa? Dia kata hujjatuhum ma kana hujjatuhum illa an qalu. Mereka akan sentiasa hujah mereka kata apa kan? Mana dia kalau ada hidup lagi selepas mati, mana? Cuba bawa balik bapa-bapa kami tu kan. Ibu bapa kami yang dah mati tu, mana dia? Itulah kata-kata mereka, itu bi abaina in kuntum shadiqin. Kalau kamu betul wahai Muhammad, maka bawalah hidupkan balik kan bawa bapa kami supaya dia cerita. Jadi saintis-saintis sekarang pun lah macam-macam. Ada orang mati, dia letakkan dalam telefon, dia letakkan mikrofon nak dengar kan. Jadi itu adalah alam roh, tak boleh didengari.
oleh mikrofon, oleh apa ciptaan manusia kan tak boleh. Sebab apa? Ini alam roh, alam yang lain. Kita lihat manusia tu mati, tapi sebenarnya manusia dia tu sedang pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanyalah dicabutkan roh daripada badannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya berkata, Kul, katakan, Allahu yuhyikum summa yumitukum. Yang menghidupkan, yang mematikan manusia ini bukannya ad-dahru, bukannya masa tu, tetapi Allah Ta'ala. Jadi nak betulkan kefahaman, nak betulkan cara fikir kita kan. Cara fikir kita bukan masa, bukan time lah yang menentukan hidup mati kita, tapi yang menentukan hidup mati kita adalah sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia yang menghidup, dia yang mematikan. Summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fih. Untuk apa semua tu? Untuk supaya Allah Subhanahu Wa Taala nak bangkitkan mereka tu. La raiba fihi, yang tidak ada raib, tak ada pada, yang maknanya hari kiamat tu tak ada lagi keraguan padanya. Kemudian walakin aktsarun nas la ya'lamun, tapi ramai di kalangan manusia ni tidak tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada mereka ni kan. Jadi apa yang Rasul nak beritahu kepada manusia ni kan, manusia tidak tahu, tak faham Jadi Allah Taala sebut walillahi mulkus samawati wal ard wa yauma taqumus saah yauma idzin yakhsarul mubtilun. Dan jadi Allah Taala pun sebut sebab tu kan, bukan hanya hidup dan mematikan sahaja kan, tetapi semua sekali adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Walillahi mulkus samawati wal ardi, bagi Allah lah langit, bagi Allah lah bumi. Dan pada hari yaqtaqumus saah yauma idzin yaksal, pada ketika itu, pada ketika berlakunya kiamat, pada ketika itu, maka pada ketika itulah manusia akan merasai rugi apa? Iaitu rugi innal insana lafi khusrin, manusia pada masa. Jadi yaksaru iaitu ruginya orang-orang yang mubtilun, orang-orang yang menolak, orang-orang yang kata semua tu bohong, yang mengatakan bahawa Allah tu bohong, yang mengatakan bahawa nabi-nabi tu bohong, yang mengatakan malaikat tu bohong, yang mengatakan hari kiamat tu bohong, yang mengatakan, jadi mubtilun. Mereka-mereka yang mengatakan, yang mubtil ni, yang mengatakan semua tu bohong tu, pada ketika itu mereka barulah merasai bahawa mereka itu rugi. Wa tara kullu ummatin jatiyah. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan salah satu daripada keadaan yang berlaku pada hari kiamat itu, iaitu apa? Jasiyah. Jasiyah inilah diambil perkataan ini untuk menunjukkan kepada keadaan, satu keadaan. Jadi surah ini diambil daripada perkataan ini, iaitu manusia pada ketika itu berada dalam keadaan jasiyah. Jasiyah ni apa? Jasiyah ni ialah julusun ala rakbi. Iaitu bila manusia tu duduk di atas lutut mereka dalam keadaan ketakutan. Jadi ia manusia ni, bila dia takut kepada seseorang, maka dia seolah-olah macam menyembah lah kan, terduduk dalam di atas lutut, bukan duduk dalam keadaan bersela, bukan, tapi duduk di atas lutut mereka. Dan kemudian mereka itu jasiyah, dalam keadaan ketakutan, duduk dalam keadaan ketakutan. Jadi itulah keadaan yang Allah Ta'ala gambarkan manusia pada hari itu. Kerana apa? Kerana takutnya mereka kepada apa yang telah mereka lakukan, takut untuk menerima apakah yang akan berlaku selepas daripada ini. Wa tara kullu ummatin jasiyah. Allah Ta'ala kata mereka itu pada ketika itu semuanya jasiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, semua orang pada masa itu akan dipanggil tud'a ila kitabiha, untuk diserahkan kepada mereka kitabnya. Kitab tu ialah apa? Tulisan yang mencatatkan semua amalan-amalan mereka. Kemudian al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun, pada hari itu mereka semua akan dibalas. Jadi dalam kitab itu apa yang tertulis? Yang ditulis haza kitabuna, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut satu tafsiran dia kata haza kitabuna tu, kata-kata ini adalah kata-kata malaikat yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud kitabuna? Bukan maknanya buku kita, bukan buku catatan kita, tapi maksud inilah buku yang ada pada kami, yang mencatatkan apa yang telah kamu lakukan semua pada dunia. Jadi dia kata sini haza kitabuna yantiqu alaikum bil haqqi, kitab ini yang menceritakan tentang kamu dengan benar. Maknanya tak ada lagi sembunyi-sembunyi, tak ada tipu-tipu. Allah Ta'ala tak menzalimi kamu, tapi semua ni Allah Ta'ala kata inilah kitab kamu, kitab yang ada pada kami, yang menceritakan tentang kamu, yang menceritakan semua apa yang kamu lakukan dengan benar. Kemudian inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, kami semua salin, kami semua catatkan. Nastansikhu tu makna nusabbit, kami
tuliskan semua benda yang kamu buat di atas dunia tu, sama ada kecil, sama ada besar dan sebagainya, semua tu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihat fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Jadi Allah Taala sebut, dan ada pun orang-orang yang beriman, ada pun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah Taala akan masukkan pada hari itu fi rahmatih, di bawah rahmahnya. Jadi rahmatnya maksud sini lah rahmat kurniaannya. Jadi kalau atas dunia ni kan, manusia ni kan ada kafir, ada muslim, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala berikan juga Allah Taala berikan juga kurniaannya kepada orang-orang kafir, tetapi di hari akhirat tidak ada yang masuk di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu saja, iaitu siapa? Iaitu orang-orang yang beriman. Orang beriman dan beramal soleh, maka tak boleh pisah di antara dua tu. Beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi rahmatih. Zalika huwal fawzul mubin, dan itulah fauz yang sebenar. Fauz maknanya ialah kejayaan, sukses yang sebenar, yang rizq bagus yang sebenar, dan bukannya semasa di atas dunia itu. Maka atas dunia mungkin kita akan dapati orang-orang kafir, orang-orang muslim ini hidup mereka dalam keadaan tidaklah seberapa hebat tetapi orang-orang kafir kadang-kadang tu mencapai kehebatan mereka di atas dunia ini. Jadi itu adalah dunia, tetapi di hari akhirat mereka akan khusran. Di hari akhirat orang-orang kafir ini akan khusran, mubtilun tadi kan, orang-orang mubtil, yang mereka yang mengatakan semua tak betul tu, mereka ini akan dalam keadaan rugi, dan yang tak rugi pada hari itu ialah orang-orang yang beriman, iaitu fauzul mubin. Kemudian terakhir, wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Allah Taala kata, ada pun orang kafir, apakah mereka akan mendapat sebagaimana yang diperolehi oleh orang-orang Islam? Tentu tidak. Allah Taala kata, ada pun orang-orang yang kafir, falam takun ayati, afalam takun, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah membacakan, dibacakan kepada mereka, tutla alaikum. Jadi mereka ni, kamu semua wahai orang kafir, bukankah dah dibacakan, artinya telah diberitahu kepada kamu tentang betul dan juga salah. Tapi apa yang berlaku ialah Allah Taala sebut itu fastakbartum, tapi kamu ni merasai ego, tidak mahu, merasa takabur, tidak mahu menerima apa yang dikatakan, apa yang diberitahu kepada kamu. Jadi itu perasaan takabur, menolak. Kenapa menolak? Kerana takabur. Jadi kalau kita tengok kan, bahawa sejak daripada iblis lagi, zaman iblis lagi dengan Nabi Adam AS, apa yang menolak dia menjadi kufur ialah kerana takabur. Jadi takabur ni satu perkara yang besar, yang boleh menyebabkan manusia itu meninggalkan apa yang benar. Jadi Allah Taala kata fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Selepas daripada takabur tu pula, mereka ni mujrim. Mujrim tu kita kata jahat. Jahat, orang yang melakukan crime. Jadi siapa melakukan crime? Kadang-kadang bukan yang mereka tu meracau orang, bukan menzalimi orang, tapi apabila mereka tu kufur, sebenarnya itulah crime yang terbesar sekali. Sebab itulah dalam Islam apabila seseorang itu murtad, artinya dia telah beriman, kemudian dia murtad, dia menolak Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi orang itu sepatutnya dihukumlah dengan hukuman yang setimpal, yang dahsyat sebagaimana yang kita tahu dalam hukuman-hukuman hudud. Kemudian yang terakhir ayat 32 hari ini kita baca ayat 23 sehingga ayat 32. Ayat 32 hari ini, wa iza qila inna wa'adallahi haqqun wa iza qila inna wa'adallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'atu in nazunnu illa zanna wa ma nahnu bimustaiqinin. Jadi sikap orang-orang kafir ni, sikap mereka ni apa dia? Allah Ta'ala ceritakan lagi, iaitu apa? Apabila dikatakan kepada mereka sesungguhnya janji Allah ini benar, dan juga as-sa'ah, iaitu hari kiamat, la raiba fih, tidak ada syak padanya, memang benar-benar akan berlaku. Apa kata mereka? Kata mereka, kultum ma nadri mas-sa'ah. Mereka kata, apa tu sa'ah tu? Jadi kata-kata ini sebenarnya ialah kata-kata mempermain-mainkan, kata-kata yang memperolok-olokkan, iaitu memperolokkan apa? Sa'ah. Apa sa'ah? Sa'ah apa sa'ah? Sa'ah kiamat. Apa kiamat? Sa'ah tu maknanya kiamat. Jadi mereka akan kata kiamat. Apa kiamat? Apa kiamat? Jadi kata-kata itu adalah kata-kata mempermainkan, seolah-olah memperbodohkan Nabi SAW. Sebab itulah Allah kata mereka ni layak dihukum. Kerana apa? Kerana apabila disebutkan janji Allah, mereka akan menolak. Bila disebutkan hari kiamat, mereka mempermain-mainkan. Inna zunnu illa zanna. Kami tak percaya, dia kata.
inna zunnu illa zanna ni maknanya semua tu alah, betul ke tak betul tah, betul ke. Jadi maknanya syak zon Jadi dalam, sebab itulah ulama-ulama katakan dalam akidah ni kan tak boleh zon. Tak boleh. Zon ni ialah apa? Iaitu percaya tapi tidak percaya sepenuhnya. Percaya selepas daripada 50% percaya, tapi tak sampai 100. Jadi ulama-ulama kata dalam akidah tak boleh. Dalam akidah mesti yakin ataupun selepas daripada yakin, 100% ataupun lebih daripada itu. Jadi sebab itulah orang-orang kafir sini, mereka ni inna zunnu illa zanna wa ma nahnu bimustaqinin. Mereka ni tak yakin, dia kata. Kami tak yakin. Kami adalah sikit-sikit yang mungkin betul kan, tapi itu hanyalah zon saja kan. Jadi itu adalah ungkapan orang kafir, itu adalah sikap orang kafir, itu adalah perkara-perkara yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itulah saja insya-Allah kita pada pagi ni muka surat 501 lagi. Insya-Allah jangan lupa share kepada kawan-kawan, share kepada semua link ini kepada semua orang-orang yang anda kenali insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.